Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pesyarah Dr. Anida. Jadi pada hari ini saya dan rakan saya Anas bin Muanafiah dan rakan saya Amir Syafiq bin Alwi akan membentangkan berkenaan dengan kerja kumpulan kami. Jadi terlebih dulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anas bin Muhammad Nafiah, pemegang kad matrik di 2017 1077586 dan mengambil jurusan ISMP Kesusasteraan Melayu. Seterusnya saya akan tunjukkan slide berkenaan dengan isi kandungan yang ada dalam kajian kami. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua definisi konsep, yang ketiga adalah kajian literatur, keempat metodologi kajian, kelima dapatan kajian dan keenam adalah penutup. Okey, baiklah. Selanjutnya saya akan menerang mengenai pengenalan. Berdasarkan ilmu linguistik yang sudah ditelaah, bidang linguistik ini mempunyai beberapa cabang linguistiknya, antaranya adalah bidang semantik dan pragmatik. Kedua, saya akan menerang mengenai definisi konsep semantik dan pragmatik. Semantik menurut Nurul Hidayah 2019, bidang semantik merupakan bidang yang memberikan perhatian kepada aspek makna dalam bahasa, dan menurut Palmer 1992, semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Di samping itu, pragmatik pula ialah istilah yang mengkaji ilmu tanda dan lambang. Menurut Abdullah Yusuf 2019, menurut Abdullah Yusuf 2009, nyatakan bahawa bidang pragmatik tidak mengutamakan struktur bahasa dalam mengimplementasikan makna ujarannya, tapi lebih kepada hubungan antara struktur bahasa dengan peraturan perlakuan para penggunanya. Oleh itu, makna dalam pragmatik ini penting diperoleh kerana melalui perkara ini, makna implisit bagi suatu ujaran dapat dilihat berbanding dengan konteks secara literal saja. Okey, baiklah. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang definisi kata benda makna tulang. Kajian ini menggunakan kata benda tulang sebagai peluasan makna dalam ilmu bahasa Melayu, dan dalam kajian ini menjelaskan peluasan makna itu, peluasan makna kata benda tulang dengan memberikan tumpuan kepada makna dalam polisemi dan melalui data korpus. Dan secara umumnya, perkataan tulang sangat berkait rapat dengan makhluk-makhluk hidup di bumi, terutamanya dalam bidang perubatan. Dan bagi manusia, tulang merupakan salah satu komponen organ dalaman yang terdapat dalam tubuh badan seperti tulang belakang lah. Dan kesimpulan bagi ni adalah skop kata benda tulang ini begitu besar ruang lingkupnya lah, yang boleh dikembangkan lagi perkataannya mengikut kesesuaian makna perkataan maupun ayat. Okay, baiklah. Berikutnya berkenaan dengan 3.0 kajian literatur. Kajian literatur ni kami telah menemukan berkenaan dengan kajian lepas. Berdasarkan kajian oleh Nur Fazila Abdul Hamid, beliau telah mengkaji tentang peluasan semantik kata sifat satu analisis berdasarkan model jaringan Lenggeke 1988. Kajian beliau ini mengaitkan tentang penghuraian peluasan semantik kata sifat ringan dengan menggunakan model jaringan Lenggeke lah. Berikut ada paparkan model jaringan Lenggeke. Ini adalah dia punya rajah model dia. Dan daripada sorotan daripada kajian lepas ini, sememangnya kajian ini sangat relevan lah dengan tajuk kajian yang akan dikaji ini. Penulisan kajian lepas memang dapat memberi panduan kepada pengaji untuk meneruskan penyelidikan dan penganalisan terhadap peluasan makna tulang inilah, dan mencari suatu kata kelainan agar pengolahan penulisan menjadi lebih menarik. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian. Terdapat beberapa kaedah yang telah digunakan sepanjang proses menyiapkan kajian ini. Antara kaedah utama yang digunakan untuk menyiapkan kajian ini ialah kaedah kepustakaan, di mana di tempat saya sendiri ada pustakaan selama Perak. Tadi saya berkunjung di situ untuk mendapatkan maklumat mengenai kajian ini. Yang kedua, kaedah kedua yang digunakan sepanjang proses kajian ini adalah melalui pangkalan data korpus. Pangkalan data korpus ini terdiri pada dua komponen, iaitu sistem korpus dan data korpus. Dan dalam kajian ini juga menggunakan peluasan makna kata benda tulang, juga didasari oleh bidang semantik, iaitu dalam bentuk polisemi. Konklusi daripada metodologi kajian ini, kajian mengenai peluasan makna kata benda tulang dapat dianalisis melalui kaedah kepustakaan, kaedah pangkalan data korpus dan kaedah yang didasari dalam bidang semantik, iaitu bentuk polisemi. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini sebelum tu saya
Nama saya Amir Syafiq bin Alwi. Hari ini saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami, iaitu bahagian dapatan kajian. Yang pertama sekali ialah polisemi kata benda tulang. Istilah polisemi ini merujuk kepada satu perkataan yang mempunyai beberapa makna. Zulkifli Hamid 2007. Melihat pada definisi polisemi, jelas di sini bahawa terdapat beberapa makna yang berkaitan pada satu kata. Konsep polisemi ini membawa pengertian sebagai perkataan yang dapat dikaitkan dengan berbagai-bagai makna yang berbeza tetapi bertalian. Mengikut Kamus Dewan, terdapat makna tulang yang telah dibahagi-bahagikan. Terdapat 8 makna tulang yang pelbagai merangkumi tulang manusia, tulang binatang, tulang pada bahagian buku, tulang pada bahagian pakaian, tulang kepada kekuatan seseorang, tulang dalam peribahasa, tulang untuk rangka rumah, dan yang terakhir adalah mewakili kepada tumbuhan. Di sini kita dapat tengok terdapat 8 jenis maksud tulang dalam hasil data capaian korpus dalam Kamus Dewan Bahasa 2016. Yang pertama adalah tulang manusia yang merujuk kepada tulang punggung, lutut, kaki dan tangan dan sebagainya. Yang kedua ialah tulang haiwan yang merujuk kepada ayam, ikan dan sebagainya. Yang ketiga adalah tulang pada bahagian lidah, buku yang kelihatan apabila buku disusun di rak. Yang keempat ialah berkaitan dengan sumber atau pusat kekuatan tenaga. Dan yang kelima adalah tulang yang ada pada pakaian yang lebih dikenali sebagai belut. Dan yang keenam adalah tulang dalam peribahasa seperti putih tulang dan banyak lagi. Dan yang ketujuh, tulang yang terdapat pada rangka rumah yang diperbuat daripada kayu dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah tulang-tulang yang terdapat pada beberapa tumbuhan. Di sini kita dapat lihat beberapa data capaian korpus berdasarkan Kamus Dewan 2016. Seterusnya adalah teori segitiga semiotik Ullmann. Teori ini saya gunakan dalam kajian ini. Kerana teori ini adalah sangat berkaitan dengan satu makna yang mempunyai pelbagai fungsi atau makna yang sebelum itu kita tengok teori ini. Teori ini digunakan dalam kajian teori segitiga semiotik Ullmann. Pada tahun 1907, Ullmann telah menghasilkan sebuah buku yang bertajuk Semantik dan mengkritik bahawa teori makna Ogden dan Richard itu tidak lengkap. Menurut Ullmann, dalam buku tulisan Abdullah Yusuf, terdapat dua aliran pemikiran tentang konsep makna, iaitu aliran analitikal dan referensial dan aliran operasional kontekstual. Ullmann dalam buku Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu oleh Abdullah Yusuf menyatakan terdapat 6 sebab utama penyebab berlakunya perubahan makna dalam bahasa. Antara penyebabnya ialah linguistik, sejarah, sosial, psikologi, menerima pengaruh luar serta keperluan kata baharu. Ullmann telah menganalisis makna dengan menggunakan konsep lain, iaitu maksud, nama dan benda. Nama merupakan satu bentuk fonetik sesuatu perkataan. Benda pula maksud ialah sesuatu maklumat yang terdapat pada nama. Benda pula seperti dalam teori Ogden dan Richard dalam teori segitiga semantik. Ullmann mengatakan bahawa Ogden dan Richard meninggalkan suatu hal, iaitu hubungan yang berbalas antara nama dan maksud, menyebabkan seseorang berfikir akan nama sesuatu perkataan. Di sini kita dapat lihat apa yang ditinggalkan oleh dua orang tokoh ini, iaitu Ogden dan Richard, iaitu meninggalkan nama dengan maksud. Teori inilah yang digunakan saya untuk mengkaji maksud tulang dan fungsi tulang. Seterusnya adalah analisis
perluasan semantik bagi kata tulang. Okey, di sini kita dapat tengok gambar raja, tulang dan maksud dia. Terdapat 5 jenis maksud tulang. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah peribahasa, yang ketiga adalah anggota tubuh badan, yang keempat adalah berkaitan dengan jenis jahitan, dan yang kelima adalah rangka rumah, dan yang terakhir adalah sokongan. Okey, seterusnya pertama sekali kita tengok bahagian tulang dalam makanan. Perkataan tulang juga berfungsi sebagai makanan. Sekiranya dikaji data-data yang telah diperolehi melalui data korpus, perkataan tulang ini menjadi makanan sekiranya diletakkan perkataan sup di hadapannya. Sup ialah sejenis cecair makanan. Sup ini mempunyai perasa di dalam masakannya, oleh itu kerana tulang sekiranya ditambah sup, tulang akan menjadi makanan, iaitu sup tulang. Okey. Apabila perkataan sup dan tulang dipisahkan, ia tidak akan menjadi satu makna berkaitan dengan makanan, kerana sup adalah sup dan tulang adalah berkaitan dengan tulang sahaja. Sebab itulah sup dan tulang tidak akan dapat dipisahkan, dan ia sekiranya dipisahkan dan ianya tidak boleh berdiri dengan sendiri. Seterusnya adalah tulang yang terdapat dalam peribahasa. Perkataan tulang di dalam ini membawa maksud yang tersirat berdasarkan perkataan-perkataan lain yang digantikan bersama perkataan tulang tersebut. Perkataan tulang di dalam simpulan bahasa dan peribahasa perlu diteliti sekiranya ingin mengetahui makna tersirat, dan tidak boleh dilihat hanya melalui fungsi ayat tulang di dalam ayat itu sahaja. Perkataan tulang juga boleh dilihat fungsinya sama ada melalui perkataan berada di hadapan maupun di belakang, supaya makna yang ingin disampaikan dapat difahami. Perkataan tulang ini juga boleh hadir dalam bentuk positif atau negatif berdasarkan maksud peribahasa tersebut. Okey. Yang pertama sekali kita boleh tengok dalam simpulan bahasa, iaitu jangan curi tulang. Tidak pernah kita tengok ayat ini, ayat yang saya baca ini tidak pernah mengulau seperti kerani-kerani di pejabat, tidak pernah curi tulang seperti guru-guru di sekolah kampungnya. Okey, jika dilihat dengan perkataan tersebut, curi tulang merupakan perbuatan mencuri tulang. Namun, jika dikaji perkataan curi tulang dalam aspek simpulan bahasa, curi tulang ini membawa maksud malas bekerja. Contohnya, bagi data yang diperolehi di atas, ayatnya menjelaskan bahawa tidak pernah malas bekerja seperti dilakukan oleh guru-gurunya di sekolah. Okey. Jadi, simpulan bahasa curi tulang ini membawa maksud yang negatif. Yang kedua adalah berkaitan dengan ringan tulang. Maksud sebenar ringan tulang ini jika difahami ialah tulang yang ringan. Namun, maksud tersiratnya ialah menunjukkan orang yang rajin. Misalnya, ayat yang pertama diperolehi melalui data korpus menggambarkan orang ataupun dia yang dikatakan ringan tulang untuk membantunya dalam melakukan sesuatu. Contohnya ayat ini, anak itu ringan tulang nampaknya. Itu ialah ayat daripada data korpus. Yang ketiga adalah berkaitan dengan membanting tulang. Okey. Makna tersurat membanting tulang menurut Kamus Dewan adalah menghempaskan tulang secara kuat-kuat ke bawah. Makna tersirat pula jika membanting tulang dikategorikan dalam simpulan bahasa bermaksud bekerja keras atau bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Okey. Yang keempat adalah berkaitan dengan tulang belakang. Okey. Tulang belakang ini secara zahirnya ialah bahagian tulang yang terdapat di belakang dan bahagian yang menyokong bahagian badan manusia dan haiwan. Namun, secara tersirat, definisi tulang belakang diperoleh melalui laman web peribahasa ialah sesuatu yang menjadi pusat kekuatan atau tenaga dalam sesuatu
kumpulan ataupun seseorang yang sangat diharapkan dan menjadi sumber inspirasi dalam sesebuah kumpulan. Okey, dapat saya simpulkan maksud tulang belakang ini adalah tunjang utama dalam sesebuah organisasi atau kumpulan. Okey. Seterusnya, yang ketiga ialah tulang yang ada pada bahagian anggota tubuh. Seterusnya adalah perluasan makna tulang bagi kelompok anggota badan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, tubuh merujuk kepada badan seluruh jasad manusia atau binatang, iaitu terdiri daripada kepala, badan dan anggota-anggota lain. Pengkaji mengaitkan maksud tulang dengan anggota tubuh, bukannya badan. Hal ini demikian kerana maksud tubuh adalah lebih luas, iaitu merangkumi keseluruhan anggota tubuh, iaitu daripada kepala, badan dan anggota lain. Jika hanya merujuk kepada anggota badan sahaja, maksud tersebut tidak membawa kepada maksud yang luas, iaitu hanya merujuk kepada badan sahaja dan tidak termasuk kepala dan anggota lain. Okey. Merujuk kepada tambahan pula, tulang dikaitkan dengan rangka tubuh manusia yang menyeluruh, iaitu terdapat pada kepala, badan, anggota dan kaki. Okey, menurut Kamus Dewan, maksud tulang yang pertama ialah tulang manusia merujuk kepada punggung, lutut, kaki dan tangan sebagainya. Oleh itu, wajar dikaitkan pengkaji melebarkan tulang dengan elemen-elemen yang terdapat dalam anggota tubuh badan berdasarkan makna yang diberikan oleh Kamus Dewan tersebut dan bukti penemuan daripada carian maklumat daripada data korpus. Okey, seterusnya adalah kata tulang yang merujuk kepada jenis jahitan. Okey. Kita tengok ayat ini. Nurihan sedang menjahit tulang belut. Tulang belut. Okey. Yang ayat yang kedua kita dapat tengok iaitu menjelang musim perayaan dan cuti persekolahan, tempahan jahitan pakaian berlipat 2 kali ganda. Justru dia menggunakan khidmat seperti jahitan tepi, jahitan jerujo, tulang belut, mata lalat dan kerawang. Okey, menurut Kamus Dewan, tulang belut dia definisikan sebagai nama bagi sejenis jahitan yang umumnya terdapat pada leher baju, teluk belanga. Jenis jahitan ini sering digunakan oleh tukang jahit berdasarkan pemerhatian pengkaji. Perkataan tulang belut yang digunakan adalah wujud ketaksaan pada ayat tersebut. Hal ini demikian kerana jika pembaca tidak memahami makna sebenar maksud perkataan tersebut, mereka akan menganggap ianya merujuk kepada tulang bagi seekor ikan belut, padahal maksud belut adalah berkaitan dengan jenis jahitan. Okey. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan kata tulang yang merujuk kepada terdapatnya pada rangka rumah yang diperbuat daripada kayu dan lain-lain, iaitu pada bahagian konkret rumah. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Rumah bujang barat juga memakai tulang bumbung lurus menata. Yang kedua adalah ciri penting yang ada padanya ialah bentuk bumbungnya panjang, tulang bumbungnya keras mendata, manakala bumbung 4 buah bumbungnya menurut kecucuran atap. Okey. Berdasarkan ayat itu, menurut Kamus Dewan edisi keempat, tulang juga boleh didefinisikan sebagai tulang yang terdapat pada rangka rumah yang diperbuat daripada kayu dan lain-lain. Berdasarkan dapatan daripada data korpus, fungsi kata tulang menjelaskan fungsi maksudnya. Contoh pada ayat B, tulang dimaksudkan adalah bahagian sokongan yang perlu ada pada bumbung rumah dan bukannya merujuk kepada bahagian tubuh manusia atau haiwan. Kata tulang tersebut berfungsi untuk memberi sokongan kepada struktur bumbung yang terdapat pada salah satu elemen pembinaan rumah. Fungsi tulang bumbung ini adalah merupakan kayu yang dipasang memanjang pada kemuncak rumah untuk menyangga kasau. Okey, yang terakhir adalah kata tulang sebagai sokongan. Okey, kita tengok ayat ini. Lebuh Raya, Jerangau Johor, iaitu jalan tulang belakang bagi Terengganu Tengah telah disiapkan dalam dekad ini dengan menyediakan kemudahan yang ditinggalkan ke kawasan-kawasan pembangunan
berpotensi tinggi. Okey, kata tulang juga hadir sebagai sokongan terhadap sesuatu benda. Pernyataan ini dapat dikuatkan lagi apabila Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan tulang sebagai orang atau sesuatu yang menjadi data korpus. Terdapat satu ayat yang boleh dijadikan contoh untuk menjelaskan bahawa lebuh raya Selangor Johor menjadi sumber kekuatan tersebut terhadap Terengganu Tengah. Okey, sekian saja pembincangan pada bahagian saya. Okey, akhir sekali kita pergi kepada 6.0 iaitu penutup. Di sini jelaslah bahawa perkataan benda tulang memberikan pelbagai makna lah. Analisis kata benda tulang memberikan peluasan makna yang jelas. Hal ini demikian kerana ia berlaku secara sistematik berdasarkan ayat dan konteks penggunaannya. Perkataan tulang merangkumi kepada pelbagai aspek yang bermaksud berlainan dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu saya tegaskan penggunaan kata ini perlulah bersesuaian dengan konteks supaya tidak salah ditafsirkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.